Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung muka surat 115 Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in. Pada pembicaraan adat nifas. Pada perbicaraan adat nifas. Satu 115 adat nifas. Istilah adat nifas merujuk kepada jumlah hari nifas yang terakhir. Merujuk kepada jumlah hari nifas yang terakhir. Itu maksud adat nifas. Adat nifas ni adalah jumlah berapa hari nifas yang terakhir berlaku setelah kelahiran, atau mungkin juga sebab keguguran pada kandungan sebelum itu. Jadi kita dapat faham kat sini, adat nifas adalah nifas yang terakhir, nifas kali terakhir. Sama ada nifas tu sebab melahirkan kemudian keluar nifas, ataupun mungkin juga sebab keguguran lepas tu keluar nifas. Ini bermakna hanya sekali nifas sudah memadai untuk menjadikannya sebagai adat nifas. Sekali cukup, minimum. Dia sama dengan bab haid. Haid sekali dan kali terakhir telah memadai untuk menjadikannya adat haid. Macam tu juga nifas. Sekali, yakni yang terakhir sudah memadai untuk menjadikan dia adat nifas. Jika jumlah hari nifasnya berubah-ubah setiap kali kelahiran, maka adat nifasnya adalah jumlah nifas yang terakhir. Kalau katalah berubah-ubah, sekejap kita tengok kelahiran 5 orang anak berubah-ubah. Kelahiran pertama 30 hari, kelahiran kedua 20 hari. Tetap juga tengok kali yang terakhir. Walaupun ianya berubah-ubah, adat nifas adalah yang terakhir. Dapat difahami di sini bahawa adat nifas boleh berubah setiap kali kelahiran, bergantung kepada jumlah hari nifas yang terakhir. Seperti mana haid juga. Seperti mana haid, begitu juga
nifas dari sudut penentuan adat. Maknanya mungkin setiap kelahiran bertukar apa? Bertukar adat haid, adat nifas, bertukar adat nifas. Bergantung kepada yang terakhir lah. Tengok contoh di bawah. Tengok contoh di bawah ni. Tengok contoh tu. Kelahiran pertama nifas 30 hari. Kelahiran kedua, bila kelahiran kedua tu maksud anak kedua lah. Kelahiran kedua nifas 50 hari. Kelahiran ketiga nifas 10 hari. Maka adat nifasnya adalah 10 hari. Kelahiran pertama nifas 20 hari. Kelahiran kedua nifas 10 hari. Kelahiran ketiga nifas 55 hari. Maknanya adat nifasnya 55 hari. Mudah aja. Iaitu yang kali terakhir. Yang kali terakhir itulah adat nifas. Buat apa nak guna adat nifas ni? Nanti sekejap lagi kita tahu kenapa nak guna adat nifas. Tapi penentuan adat nifas adalah yang kali terakhir. Dia mudah aja. Dia tak semestinya adat ni macam kita orang Melayu lah kan. Sebab adat ianya biasa berlaku. Bukan maksud tu. Maksudnya kali terakhir itu maksud adat. Setelah memahami penentuan adat nifas, ini, apabila seorang perempuan mengalami pendarahan melebihi 60 hari 60 malam, nak tak nak mesti kena lebih 1440 jam, 60 hari 60 malam. Selagi darah tak lebih 60 hari 60 malam dalam masalah nifas, semuanya adalah nifas. Sama juga dalam masalah haid. Cuma biasa haid 15 hari. Jika darah datang bab haid dalam masa 15 hari ke bawah, maka semuanya adalah haid. Begitu juga nifas, sebanyak-banyak nifas 60 hari. Jika tidak melebihi 60 hari 60 malam, maka semua adalah nifas. Jika lebih, maka kita dah bahas, iaitu jika lebih melebihi 60 hari 60 malam dan tidak dapat membezakan sifat darah dengan kaedah tamyiz, yakni luput syarat tamyiz. Kaedah pertama adalah menggunakan kaedah tamyiz. Yang kuat adalah nifas, yang lemah adalah istihadah, yang telah bincang muka surat sebelum. Macam mana kalau luput syarat tamyiz, tak boleh tamyiz? Maka penentuan nifasnya berdasarkan adat dengan maksud. Apa maksud adat? Jumlah nifas terakhir yang dialami sebelumnya. Sebelum ni berapa yang kita bincang tadi tu lah. Yang terakhir, kelahiran terakhir. Walaupun kelahiran pertama 40 hari, kelahiran kedua 40 hari, anak ketiga 40 hari nifas, anak keempat 40 hari nifas, anak kelima 40 hari nifas, anak keenam 40 hari nifas, anak ketujuh 40 hari nifas. Pandai nifas dia, cukup 40 hari. Anak ke-8 40 hari. Anak ke-9 nifasnya 55 hari. Maka adatnya adalah 55 hari, bukannya 40 hari tadi. Kerana dia tengok pada yang terakhir. Ini berdasarkan kaedah fiqh yang masyhur, al-'adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan boleh menjadi hukum. Okay, tak susah, senang aja tu. Perhatikan contoh ini. Perhatikan contoh ini. Adat nifas 47 hari. Keluar darah merah selama 62 hari. Kenapa 62 hari? Sebab jika kurang daripada 60 hari, maka semua adalah nifas. Nifas dia keluar, darah dia keluarlah 62 hari. Maka nifasnya mengikut adat. Nifas yang ni kali terakhir, kelahiran sebelum, iaitu 47 hari. Tengok bawah tu, saya tulis warna hitam pekat tu nifas. Hitam pekat tu nifas. Kemudian yang kelabu tu, yang cair sikit tu, 48 sampai 62 istihadah, dan 63 tu suci lah. 63 tu dah kering. Itu sedikit timetable. Cuba tengok. Perlu diingatkan bahawa adat nifas pada setiap orang adalah berbeza.
walaupun mempunyai pertalian keluarga, bangsa atau negara yang sama. Dia tak kira ikut negara. Oleh kerana Malaysia dengan Malaysia, maka nifasnya semua sekata 50 hari. Tak gitu. Oleh kerana bangsa yang sama, Melayu 40 hari nifas, India 50 hari, Cina 59 hari, tak ada. Dia tak ikut bangsa, tak ikut keluarga. Mak dia nifas 40 hari. Dia sebagai anak melahirkan juga lepas dah kahwin. Tak semestinya anaknya 40 hari macam maknya juga. Dia tak ikut keluarga, tak ikut bangsa, tak ikut negara. Dia ikut atas individu. Perkiraan adat adalah merujuk pada perjalanan darah diri perempuan tersebut. Diri perempuan tersebut, bukan bergantung kepada keluarga, bangsa, negara dan sebagainya. Baik. Senang aja tu. Penyelesaian baki daripada adat nifas. Ini baru susah sikit. Sikit aja susah pun. Setelah penentuan nifas berdasarkan kepada adat, nifas, yakni jumlah hari nifas yang dialaminya pada kelahiran terakhir, maka baki daripadanya adalah isyadhah. Bakinya isyadhah. Sebab penentuan nifas adalah kelahiran terakhir. Kalau 20 hari nifas yang terakhir, maka pada kelahiran itu, apabila kelahiran seterusnya, apabila berlaku istiadah lebih 60 hari, maka nifas 20 hari jugalah. Mengikut adat, iaitu sama seperti kelahiran sebelum. Soalannya adalah, adakah baki lagi beberapa puluh hari lagi, mungkin beratus hari lagi darah keluar selain daripada adat yang melebihi 60 hari tadi tu? Adakah semuanya istiadah? Tidak. Perlu diberi perhatian bahawa bukan semua baki darah yang keluar adalah isyadhah. Bukan. Tetapi penentuannya hendaklah dikembalikan kepada adat suci dan adat haid sebelum melahirkan anak. Adat suci dan adat haid sebelum melahirkan anak. Tengok contoh ni. Contoh berikut. Seorang wanita mengalami pendarahan selama 78 hari tanpa dapat membezakan sifat darah. 78 hari tanpa dapat membezakan sifat darah. Okey, tengok contoh tu. Adat nifas 30 hari, haid 6 hari, adat haid 6 hari, adat suci 24 hari. Adat nifas diambil daripada kelahiran terakhir, nifas pada kelahiran terakhir, anak sebelum tu. Adat haid diambil daripada haid yang terakhir sebelum mengandung, ataupun mungkin juga ketika mengandung, sebab ketika mengandung pun boleh ada haid juga kan. Adat suci diambil adalah suci yang terakhir. Suci yang terakhir. Jadi adat nifas 30 hari, adat haid 6 hari, adat suci 24 hari. Tengok kat bawah tu. Yang hitam pekat tu adalah nifas selama 30 hari. Yang warna cair sikit tu adalah istihadah. Berapa hari tu? 31 sampai 54. 31 sampai 54, kalau kita kira, adalah 24 hari. Mana dapat 24 hari tu? 24 hari itu dapat daripada adat suci. Daripada adat suci. Baik, mungkin kita boleh tengok sekejap. Kita boleh tengok whiteboard. Untuk lebih mudah untuk memahami.
Baik, tengok whiteboard saya ni. Perhatikan. Oh, tak keluar lagi. Okey, perhatikan. Adat nifas dia adat nifas 30 hari. Enam hari ada haid, 6 hari suci. Kalau kita tengok kat mana ni, pada yang hari yang ke-31 sehingga 54 adalah 24 hari. ...24 hari ambil daripada adat suci, yakni kali terakhir. 55 hari ke-55 hingga ke-60 adalah 6 hari. 6 hari. 55 hingga 60. 6 hari. Itu maknanya haid. Ambil daripada mana? Haid kali terakhir. Kemudian bakinya istihadah balik sebanyak 24 hari, iaitu hari ke-61 sampai hari yang sepatutnya 24 hari lah, tapi darah telah berhenti sebelum 24 hari. Bila darah telah berhenti sebelum 24 hari, maka teruslah 7 hari ke-79 tu suci terus. Suci terus sehingga habislah, suci terus. Jadi kita dapat faham kat sini. Mari kita tengok macam mana nak faham dalam menentukan baki daripada adat nifas tadi. Oleh kerana nifas cuma 30 hari mengikut adat, baki tu. Mari tengok muka surat seterusnya. Tengok muka surat seterusnya. Untuk mempraktikkan hukum nifas mengikut adat, haid mengikut adat haid, iaitu baki daripada adat nifas, dan istihadah pada masalah ini. Mana satu istihadah pada masalah ini adalah pada mulanya hendaklah menunggu sehingga hari ke-61. Tengok tu, hari yang kena tunggu hari yang ke-61. Walaupun nifasnya 30 hari, walaupun hari ke-31 hingga hari ke-54 adalah istihadah, tapi bukan mandi pada hari ke-31. Tidak. Habis tu dah istihadah, takkan tak mandi kot? Tidak. Solat lah, hari ke-31 solat. Tidak. Untuk mempraktikkannya, tengok tu, untuk mempraktikkannya, pada mula-mula tu hendaklah tunggu sehingga hari ke-61 bagi memastikan ianya telah memasuki fasa istihadah. Nak tak nak kena tunggu, macam masalah haid juga sebenarnya. Kena tunggu juga sampai hari yang ke-60 masuk hari ke-61. Tunggu hari yang ke-61. Di sini mandi, solat. Cuma sekarang ni kita dah tahu nifasnya adalah 30 hari. Kita tahu. Macam mana pun ketika secara praktikalnya, ketika kejadian pada hari yang ke-30 masih lagi
kita mengharapkan darah tu akan berhenti. Jika berhenti dalam masa 60 hari, maka semua adalah nifas. Kerana tu kena tunggu sampai 60. Terdapat pada 3 fasa berikut. Fasa pertama, wajib menunggu selama 60 hari kerana tiada nyata darah akan berterusan melebihi sebanyak-banyak nifas. Tak tahu lagi darah ni nak berhenti ke tak berhenti ke. Jadi zahirnya kena tunggulah. Kerana dengan harapan jika darah berhenti dalam masa 60 hari, semua adalah nifas. Tiba-tiba darah keluar lebih daripada 60, masuk hari yang ke-61. Ketika inilah baru dibuat penentuan hari ke-61 ni. Maka pada hari ke-61, fasa yang kedua. Fasa yang kedua, wajib memperlakukan seperti fasa yang kedua, yakni hari yang ke-61, wajib memperlakukan seperti orang yang suci. Maka wajib mandi hadas. Ni hari ke-61 ni. Wajib mandi hadas, solat dan sebagainya. Pada fasa ini telah dapat ditentukan bahawa nifasnya 30 hari mengikut adat nifas. Hari ke-31 hingga 54 adalah istihadah mengikut adat suci. Dan hari ke-55 hingga 60, hari ke-55 hingga 60 adalah haid yang berlaku selepas nifas. Baki darah selepas itu adalah istihadah. Tu tengok. 31 hingga 54. 31 hingga 54 istihadah ni. Mengikut apa? Mengikut adat suci lah. Sebab istihadah dengan suci samalah tu. Itu dapat tu. Tapi dapat tahu pada hari yang ke-61, bukan hari yang 31 dah dapat tahu. Kena tunggu juga sampai lebih 60 hari. Kemudian dapat tahulah rupanya suci atau istiadahnya adalah 24 hari mengikut adat suci. Maka 24 hari lah kalau kita kira 24 ni. 31 sampai 54 adalah 24 hari. Okay. Baki ni hari yang ke-55. Hari yang ke-55 adalah haid kitaran kedua. Bukan. Haid kitaran pertama. Maksudnya haid baru. Haid setelah nifas. Haid pertama setelah nifas. Walaupun ianya masih lagi berada dalam sebanyak-banyak nifas. Oleh kerana penentuan nifasnya menggunakan adat dan baki darah tu banyak lagi dan mencukupi baki darah selain daripada adat nifas tadi, mencukupi untuk adat suci, iaitu adat suci. Bila sebut adat suci ni, adat suci daripada haid lah, iaitu 24 hari. Dan ada lagi baki darah, maka baki itu adalah adat haid pula, iaitu 6 hari. 6 hari. Kemudian ada lagi baki darah hari 61 lagi, seterusnya ada lagi. Maka kembali balik kepada istihadah sebanyak 24 hari. Jika darah tu tak berhenti 24 hari lah. Lepas pada tu jadi haid balik 6 hari, istihadah 24, 6, 24, 6, 24. Oleh kerana dalam masalah ni darah dah berhenti dah, tak sampai 24, maka suci lah hari 78, 79 ni settle lah. Tak ada apa lah. Mari kita baca Fasa yang ketiga. Kita baca yang ni dulu. Pada fasa ini telah dapat ditentukan bahawa nifasnya 30 hari mengikut adat nifas. Hari ke-31 hingga 54 adalah istihadah mengikut adat suci. Dan hari ke-55 hingga 60 adalah haid yang berlaku selepas nifas. Baki darah selepas itu adalah istihadah. Tengok fasa yang ketiga.
Fasa yang ketiga, hari ke-79 nyata suci. Hari ke-79 tu tak ada darah dah, kerana telah bebas daripada istihadah, maka wajib teruskan memperlakukan seperti wanita suci, solat, puasa sebagainya, tanpa perlu mandi hadas. Kenapa pula tak perlu mandi hadas pada hari yang ke-79 walaupun darah dah berhenti? Kenapa? Sebab telah mandi pada hari yang ke-61, dah mandi dah, yang mana mandi ni sah. Mandi ni sah, maka tak perlu mandi dah. Pada hari yang ke-79 darah berhenti, tak perlu mandi, maka terus je lah. Teruskan aja lah. Beribadah seperti biasa. Perlu diberi perhatian bahawa wajib membuat catatan untuk menggantikan solat yang telah ditinggalkan selama 24 hari pada masa yang sesuai nanti. Kan dia tinggal solat dekat sini. Kan dia tinggal solat hari yang ke-31 ni kan tinggal solat sampai hari ke-54. Sebenarnya dia tinggal solat sampai hari ke-60. Dia tinggal solat sampai hari ke-60. Oleh kerana hari ke-55 hingga hari ke-60 adalah haid, maka memang tak perlu solat. Bila tak perlu solat dan dia memang tak solat, maka tak perlu qada apa-apa. Tapi hari ke-31 sehingga hari ke-54 adalah istihadah. Dia tak solat kerana dia menunggu hari ke-60. Hari ke-61 baru dia nak buat keputusan. Maka dia tak solat. Sedangkan ianya setelah hari ke-61 dapat tahu ianya istihadah, maka wajib qada 24 hari, iaitu yang tak disolat hari ke-31 sampai 54. Wajib qada bila masa yang sesuai nanti. Bila hari sesuai nantilah. Contoh lagi. Contoh seterusnya. Contoh seterusnya. Seorang wanita mengalami pendarahan selama 78 hari tanpa dapat membezakan sifat darah seperti berikut. Ni contoh sama. Ni kaedah sama, contoh je buat lain sikit. Contoh je buat lain tapi kaedah sama je. Baik, mari kita tengok. Mari kita tengok contoh lain. Baik. Adat nifas 30 hari, adat haid 6 hari, adat suci 30 hari. Maka nifasnya 30 hari, istihadah 30 hari, kemudian haid 6 hari, kemudian bakinya istihadah. Kalau darah berterusan 36 lah, tapi darah ni berhenti pada hari yang ke-79. Maka kita dah tahu dah nifasnya 30 hari. Dan kita tahu adat suci, kita tahu selepas pada tu istihadah 30 hari sampai hari ke-60. Dan kita tahu hari ke-61 hingga hari yang ke-66 adalah haid. Adalah haid. Haid yang pertama datang setelah nifas. Okey, oleh sebab kita tahu tu, maka dalam masalah ni, dia tak boleh solat selama 66 hari, bukan 60 hari. Sedangkan kita tahu sebanyak-banyak nifas 60. Maka kenapa pula tak boleh solat 66 hari ni? Mari kita tengok. Mari kita tengok penjelasannya. Tengok penjelasan. Untuk mempraktikkan hukum nifas,
haid dan istihadah pada masalah ini pula, perinciannya terdapat 4 fasa berikut. Dia ada 4 fasa. Okey. Ada 4 fasa. Kenapa 4 fasa? Dia lain sikit. Dia lain sikit dalam masalah ni. Okey. Fasa yang pertama, hari yang ke-60, yakni wajib menunggu selama 60 hari kerana tiada nyata darah akan berterusan melebihi sebanyak-banyak nifas. Standard lah, macam biasalah. Macam biasa, iaitu kena tunggu 60 kerana kalau darah itu kita menyangka akan mengharap-harap darah akan berhenti dalam masa 60 hari. Jika darah berhenti dalam masa 60 hari, semua adalah nifas. Oleh kerana tak tahu darah tu nak jadi macam mana, maka wajib tunggu sampai hari ke-61. Macam biasalah, standard lah. Okey. Kemudian fasa yang kedua, hari ke-61, pada fasa ini telah dapat ditentukan bahawa nifasnya. Kenapa dapat tahu nifasnya 30 hari? Mengikut adat nifas. Sebab dah lebih 60 hari. Bila dah lebih 60 hari, kembali kepada tamyiz. Tak boleh tamyiz, pergi kepada adat. Adatnya, adat nifasnya iaitu kelahiran sebelum 30 hari. Maka hari yang ke-61 ni, dia dapat tahu bahawasanya nifasnya cuma 30 hari mengikut adat nifas. Bila dapat tahu? Hari ke-61. Ya. Ni, hari ke-61 ni baru dapat tahu ni. Hari ke-61 baru dapat tahu nifasnya 30. Baru dapat tahu pada hari ke-61. Nifasnya 30 hari. Adakah dia boleh solat hari ke-61 seperti mana dalam masalah ini? Mandi dan solat berbeza, tak sama. Mari kita tengok. Dan bila dia dah tentukan bahawasanya nifasnya cuma 30 hari, dah tahu dah pada hari ke-61 ni. Okey. Baca. Pada fasa ini telah dapat ditentukan bahawa nifasnya 30 hari mengikut adat nifas. Pada hari ke-31 hingga hari ke-60 adalah istihadah mengikut adat suci. Adat suci dia kan 30 hari. Oleh kerana adat suci, maka hari ke-61 juga dapat tentukan bahawasanya hari ke-31 sampai hari yang ke-60 adalah suci ataupun istihadah. Adat suci daripada haid lah tu. Okey. Dan hari ke-61 adalah haid. Ni. Sebab tu tak boleh, sebab tu haram sembahyang 66 hari. Sebab dan hari ke-61 adalah haid yang mula berlaku selepas nifas. Maka masih lagi dia tegah memperlakukan seperti orang suci. Seperti orang suci, sama juga. Seperti mandi hadas, solat, baca Quran dan sebagainya. Tak boleh lagi walaupun hari ke-61 dah. Sekalipun telah berlalu masa sebanyak-banyak nifas, tak boleh. Sebab apa? Sebab haid. Sebab haid tak boleh. Hari ke-61 ni adalah haid sehingga hari yang ke-66. Ambil kat mana? Ambil adat haid 6 hari, 61 sampai 66. Maka dalam masalah ini haram solat sebanyak 66 hari. Boleh buat teka-teki tu.
Masalah nifas yang keluar berpanjangan, pendarahan lepas melahirkan keluar berpanjangan, jika lebih 60 hari, adakah 61 tu mesti 61 tu mesti boleh mandi? Ada keadaan yang tak boleh mandi juga, atau tak boleh solat hari ke-61 walaupun dah lebih sebanyak-banyak nifas. Macam mana pula tu? Dalam masalah ni tak boleh, kerana dia adalah haid. Jadi kalau orang tak tahu dalam masalah ni, dia akan mandilah hari ke-61, sebab dia kata sebanyak-banyak nifas 60. Sekarang dah hari ke-61, maka kenalah mandi. Maka kalau dia mandi, haram berdosa sebab haid. Okey. Pada fasa 3, pada hari yang ke-67, nyata telah berlalu hari-hari haid mengikut adat haid. Adat haid sebelumnya, maka diwajibkan untuk mandi hadas dan memperlakukan seperti orang suci setelah yakni setelah 66 hari. Baki darah selepas itu adalah istihadah. Maka dia mandi kat sini, mandi pada hari yang ke-67, mandi sini, mandi solat di sini hari ke-67, bukan hari ke-61. Dan bakinya adalah istihadah lah. 67, 68 sampai hari ke-78 adalah istihadah. Dan jika darah berterusan, maka bergilir-gilirlah 30 istihadah, 6 haid. 30 istihadah, 6 haid. Begitulah. Tapi darah ni berhenti sampai hari ke-79. Darah dah berhenti. Lepas darah berhenti hari ke-79, nak buat apa? Mari kita baca lagi. Nyata fasa 4, hari ke-79, nyata suci. Hari ke-9 tu dah nyata suci kerana telah bebas daripada istihadah, tak ada darah dah. Maka wajib teruskan memperlakukan seperti wanita suci tanpa perlu mandi hadas dah. Sebab apa tak perlu mandi hadas? Hari yang ke-79 ni kenapa tak kena mandi wajib? Sebab mandi pada hari ke-67 telah sah. Maka tak perlulah, walaupun dia dah bau tak kering darah di sini hari ke-78. Contoh lagi, contoh seterusnya, wajib untuk memahaminya wajib sabar, istiqamah, sabar dan istiqamah, berterusan belajar. InsyaAllah boleh faham. Lebih-lebih lagi dalam memahami masalah haid yang telah kita khatam sebelum ni. Khatam bab haid, bab nifas tak susah sangat. Masalahnya bab nifas, bab haid tak khatam, itu yang susah sikit bab nifas ni. Kaedahnya sama je. Contoh seorang wanita mengalami pendarahan selama 78 hari tanpa dapat membezakan sifat darah. Tak boleh tamyiz. Tetapi baru first time, pertama kali melahirkan, maknanya dia tak ada adat lah. Pertama kali melahirkan anak pertama, mana tak ada adat. Macam mana nak kira adat? Macam mana nak kira? Walaupun dia tak ada, walaupun dia kali pertama nifas, dengan maksud kali pertama kelahiran, tapi dia ada adat haid dan adat suci sebelum tu. Baru pertama kali melahirkan, maka nifasnya adalah dapat diyakini, iaitu sekurang-kurang nifas. Sekurang-kurang nifas kan satu lahzah, dan bakinya dikembalikan kepada adat suci dan adat haid berulang-ulang sehingga darah berhenti. Perhatikan contoh berikut. Ini kalau pertama kali, anak pertama. Anak pertama Okey, tengok anak pertama.
Kalau kita tengok kat sini, adat nifas tak ada. First time, mana ada adat nifas? First time melahirkan. Adat haid 5 hari, adat suci 27 hari. Yang diambil daripada kali terakhir. Kemudian melahirkan kali pertama, darah keluar terus 78 hari, tak berhenti-henti, dan tak boleh beza sifat darah. Sama color semua. Tak boleh tambah sah. Maka haid, maka nifasnya satu lahzah, 1 saat. Jadi masa 1 saat tu kat sini kira macam tak ada lah, tak kira. Maka terus kira adat suci 27 hari, iaitu istihadah. Macam mana pun tetap juga tunggu 60 hari sampai hari ke-61. Kena tunggu juga untuk buat keputusan. Kerana pada hari pertama setelah melahirkan keluar nifas tadi tu, dia tak tahu darah dia akan berhenti sama ada dalam 60 atau luar 60. Maka kena tunggu juga 60. Kena tunggu juga sehingga hari yang ke-61. Mari kita tengok. Untuk mempraktikkan, kita dah tahu dah nifasnya cuma 1 lahzah, 1 saat. Kemudian istihadah 27 hari, ambil adat suci. Kemudian haid 5 hari. Kemudian 27 hari istihadah. Kemudian 5 hari haid. Kemudian begitulah berterusan, bergila-gila, berulang. Kita tahu. Tapi dari sudut praktikal tak sama. Dari sudut praktikal berbeza. Iaitu dari sudut praktikalnya kena tunggu sampai 60. Untuk mempraktikkan hukum nifas, haid dan istihadah pada masalah ini pula, perinciannya terdapat pada 4 fasa seperti berikut. Fasa pertama, hari yang ke-60. Wajib menunggu selama 60 hari, lebih 1440 jam. Kerana tiada nyata darah akan berterusan melebihi sebanyak-banyak nifas. Samalah. Kaedahnya sama, kena tunggu juga 60 hari sehingga masuk hari yang ke-61 baru buat keputusan. Pada hari yang ke-61, pada fasa ini telah dapat ditentukan bahawa nifasnya 1 lahzah kerana ketiadaan adat nifas. 1 lahzah, 1 saat. Sebenarnya kaedah ni sama dengan kaedah haid. Jika kali pertama haid terus keluar lebih 15 hari sebanyak-banyak haid, maka nifasnya, maka haidnya adalah sehari semalam. Kerana minimum haid kan sehari semalam. Sama je sebenarnya dari sudut kaedah ni. Jadi nifasnya 1 lahzah kerana ketiadaan adat nifas. Ini bermakna hari pertama hingga hari ke-27 adalah istihadah kerana mengikut adat suci. Adat suci kan 27 hari. Maka 27 hari itu awal-awal tu adalah nifas yang dia dapat tahu pada hari yang ke-61 baru dapat tahu. Maknanya ada benda nak kena qada lah ni. Okay. Hari ke-28 hingga 32 adalah haid yang mula berlaku selepas melahirkan kerana mengikut adatnya haid. Maka haid kan 5 hari, 1, 2, 3, 4, 5 haid. Tapi bila dapat tahu haid ni 5 hari ni? Dapat tahu ikut adat haid ni? Pada hari ke-61 juga. Adakah boleh solat? Mandi solat? Tak boleh. Nanti kita tengok, kita baca dulu. Sabar dulu. Okey. Yang ketiga, hari ke-33 hingga 59 adalah istihadah mengikut adat suci. Hari ke-33 ni kembali balik istihadah sampai 59 sebanyak 27 hari ikut adat suci. 27 hari. 27 hari. Okey. Masih lagi dalam sebanyak-banyak nifas ni, tak lebih 60 hari lagi. Okey. Kemudian tengok pula yang keempat. Hari ke-60 adalah haid kitaran seterusnya. Maka masih lagi ditegah memperlakukan seperti orang suci. Tak boleh. Walaupun pendarahan telah melepasi sebanyak-banyak nifas.
Dah lebih lah hari ke-60 dia tak semayang. Hari ke-61 dia tak semayang. Yang dia dapat tahu hari ke-61 ni lah. Rupanya tak boleh solat, tak boleh mandi. Hari ke-62 tak boleh lagi. Sebab dia adalah haid 5 hari mengikut adat haid. Hari ke-63, hari ke-64. Hari ke-65 macam mana pula? Hari ke-65 macam mana pula? Mari kita tengok hari yang fasa 3. Mari kita tengok pula fasa 3. Fasa 3 hari ke-65 nyata telah berlaku hari-hari haid mengikut adatnya, iaitu sehingga hari ke-64, maka diwajibkan untuk mandi hadas dan memperlakukan seperti orang suci pada hari ke-65 tu. Baki darah selepasnya adalah istihadah. Maka dah tahu dah kan, kita dah tahu, iaitu 5 hari haid, 60, 61, 62, 63, 64. Maknanya dalam masalah ini haram solat selama 64 hari walaupun sebanyak-banyak nifas 60. Okey. Hari ke-65 mandi, hadas, solat dan seterusnya puasa. Baki selepas tu, kalau darah ni berpanjangan lagi, maka berulang-ulanglah 5 haid 27 isyaddah, 5 haid 27 isyaddah, berulang-ulang sampai darah berhenti. Maka fasa yang keempat, pada hari yang ke-79 nyata suci sebab dah tak ada darah, kerana telah bebas daripada isyaddah, maka wajib teruskan memperlakukan seperti wanita suci tanpa perlu mandi hadas lagi. Tanpa perlu mandi hadas lagi. Maka selesailah sedikit perbincangan yang agak sukar bagi orang yang baru. Tapi orang yang baru dengar, baru masuk. Tapi bagi orang yang pengajian daripada awal, tak ada masalah, senang sangat nak faham. Jika berlaku itu kelahiran pertama kan, first time kan, jika berlaku kelahiran seterusnya, maka adat nifasnya adalah satu lahzah. Kalau kelahiran kedua, adat nifasnya satu lahzah. Satu lahzah tu jadi adat nifas jika berlaku kelahiran seterusnya. Kalaupun kelahiran seterusnya, kelahiran kedua seterusnya tadi tu lebih 60 hari jugalah. Kalau kelahiran kedua 40 hari je, maka bertukarlah adat daripada satu lahzah kepada 40 hari kelahiran kedua lah. Tapi kelahiran kedua jadi balik sampai lebih 60, maka kembali balik asal. Iaitu adatnya, adat nifasnya adalah satu lahzah. Nak buat macam mana ni? Adakah nak mandi pada hari ke-61 dalam masalah ni? Itu nanti dulu, tak masuk lagi. Dalam masalah jika datang balik, bukan dalam masalah kelahiran kedua, kelahiran kedua nifasnya satu lahzah. Soalannya, adakah perlu menunggu hari ke-61 untuk mandi macam mana kelahiran pertama? Tidak. Dia akan mandi, dia perlu mandi pada setelah melahirkan, terus mandi. Walaupun darah tu ada, memanglah lepas melahirkan anak kedua ni, walaupun ada, dan tak tahu lagi, mungkin darah tu akan berterusan macam kelahiran sebelum sampai lebih 60, mungkin darah tu akan berhenti dalam 60, mungkin. Macam mana pun adat isyaddah nifas yang akan masuk muka surat seterusnya, maka dia wajib mandi pada hari pertama lagi. Tapi itu tak masuk lagi lah. Tak masuk lagi. Kita akan berhenti, kita sambung nanti pada lupa nak sebut qada solat. Maka dia wajib qada solat. Berapa hari dia wajib qada solat? Dia wajib qada solat sebanyak 27 tambah 27. 54 hari wajib qada solat dalam masalah tadi tu lah. 54 hari, yakni
27 yang awal tu, kemudian haid tak perlu qada lah, nak qada apa kan? Kemudian 27 hari yang kedua, istiadah yang kedua tu. Jadi 27 tambah 27 54 hari. Wallahu a'lam. Selain tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.